Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dapat kita bersama lagi pada petang ini. InsyaAllah kita sambung lagi pembacaan kitab kita. Kita menggunakan kitab Idahul Bab li Muridin Nikah bis Shawab, karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani. Dan sebelum ni kita berhenti pada poin yang disebut tetapi haram bagi wali menikahkan perempuan dengan lelaki yang telah diketahui sebagai pelawat. Ini disebut secara khusus dalam kitab ini oleh pengarang bahawa satu perangai atau tabiat manusia yang tak patut dibuat bini atau dibuat laki lah. Kalau ada yang jenis pelawat ataupun bagi perempuannya lesbian, yang kaki-kaki ni memang tak boleh pakai lah. Maknanya tak tahulah dia nak kahwin dengan siapa, itu ikut suka dia lah. Tapi bagi kita yang mengetahui sikapnya begitu, sifatnya memang penyakitnya begitu, sebolehnya kita elak lah. Bagi wali haram kalau dia ketahui perangai lelaki itu begitu, dikahwinkan juga dengan anak perempuan dia. Okey, kita sambung pada bab faedah. Apabila seorang berhasrat untuk bernikah dengan seorang perempuan dengan harapan diterima lamarannya, maka sunat melihat sebelum meminang. Walaupun tidak mendapat keizinan perempuan tersebut memadai dengan keizinan syarak. Maknanya dia ini waktu merisik sebelum dihantar rombongan peminangan lah. Kita mudah faham dengan adat dan budaya Melayu ni, kita mudah faham. Maknanya sebelum kita hantar rombongan meminang betul-betul, sebab bila hantar rombongan minang ni maknanya kalau diterima pakai jadilah. Jadi sebelum kita nak hantar rombongan meminang tu, elok kita tengok siapa bakal isteri yang nak kita pinang ni. Walaupun tak diizinkan oleh perempuan tu ataupun walinya, tetapi boleh memadai kita dengan kebenaran oleh syarak itu sendiri. Maknanya kalau ada kesempatan, kena pergi tengok lah. Kena pergi tengok sama ada lelaki itu sendiri tengok sendiri ataupun hantar wakil untuk melihat. Okey. Dan harus berulang-ulang melihatnya. Boleh banyak kali sampai puas hati. Dan jangan dilihat kecuali muka dan tapak tangannya sahaja. Okey, mana bukan semua benda boleh tengok lah. Mana cukup ulama sebut muka menggambarkan kecantikannya dan kesucian hatinya, dan dua tangannya itu menunjukkan kerajinan dia. Dan itu dua sifat yang memadai untuk seorang memilih isterinya supaya dia tidak menyesal apabila sudah dikahwini nanti. Dan haram lelaki yang balik walaupun yang dikasih melihat kepada perempuan yang merdeka yang besar fizikalnya sampai keinginan lelaki bukan mahram yang sehat kepadanya, sama ada ditakuti berlaku fitnah ataupun tidak. Okey, pengarang menceritakan tentang batas-batas pergaulan ataupun aurat di antara lelaki dengan perempuan. Maka lelaki yang dewasa sudah balik itu, walaupun dikasih atau dikembiri, maknanya lelaki yang dikasih ini dia tak ada syahwat dah sepatutnya, pun sama hukumnya. Dia tidak boleh, haram dia melihat kepada perempuan yang juga balik, yang merdeka, yang fizikal dia dah besar dah, sehingga menimbulkan
syahwat kepada lelaki bukan mahram yang sehat apabila dia melihat kepada perempuan tersebut, sama ada ditakuti fitnah ataupun tidak. Maknanya walaupun suasana tak ada mungkin menimbulkan fitnah, tetapi tetap diharamkan kerana kebimbangan, memang boleh timbulnya syahwat dengan pandangan tersebut. Kemudian pengarang mengatakan tidak haram melihat melalui cermin jika tidak berlaku fitnah. Okey, ulama mungkin berbeza pandangan dalam isu cermin ini. Ada yang mengatakan hanya arca, ada yang mengatakan ianya adalah hakiki. Tetapi pengarang menyebutkan bahawa dia mengambil pandangan tidak haram melihat melalui cermin, itu pun jika tidak takut berlaku fitnah. Maknanya tak tahu apa keperluan sebenarnya tengok melalui cermin ni kan. Kalau aman daripada sebarang fitnah, orang tak nampak dan sebagainya, mungkin perlu kepada melihat tu, so tidak jadi haram. Secara asas kalau ada bimbang berlaku fitnah, ia tetap diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian setiap yang haram memandangnya ketika bersambung, maka haram juga ketika bercerai. Ini satu prinsip yang asas lah. Maknanya yang haram dilihat ketika bersambung, haram juga ketika bercerai. Seperti contohnya kuku perempuan, rambut perempuan ataupun bulu ari-ari lelaki perempuan, sama. Pada asalnya ketika dia masih ada dalam bersama tubuh, haram dilihat. Bila lekang atau tanggal cabut daripada badan pun tetap diharamkan melihatnya. Kemudian satu lagi prinsip, setiap yang haram melihat maka haram juga menyentuh. Inilah prinsip asas, mudah dipahami. Maknanya bila tak boleh tengok maka tak boleh disentuh. Sama ada bersambung atau bercerai, sama macam tadi kaedah dia. Yang dah tanggal daripada tubuh pun sama. Kerana lebih-lebih lagi keinginan melihat berbanding keinginannya bila disentuh berbanding dengan melihat. Maknanya sentuh lagi kuatlah syahwatnya, ataupun kalau ada mudaratnya lebih kuatlah mudaratnya akan berbanding dengan melihat semata-mata. Okey. Kemudian lelaki haram melihat kepada mahramnya. Bagi yang diharamkan berkahwin dengan kita, adik-beradik kita, mak kita, ibu kita, nenek dan sebagainya, mak saudara. Okey, ini mahram, tak boleh dilihat di antara pusat dan lututnya. Tetapi harus melihat selain daripadanya. Selain daripada antara pusat dan lutut itu, dia macam lelaki dengan aurat lelaki dengan lelaki lah. Okey. Kemudian yang lebih sahih, hamba perempuan itu hukum memandangnya sama seperti perempuan yang merdeka juga. Ini khilaf lah di kalangan ulama, tetapi yang sahihnya, yang lebih ihtiyatnya, lebih kita berjaga-jaga, lebih baik samakan sajalah yang perempuan merdeka dengan perempuan hamba ni. Harus memandang kepada kanak-kanak perempuan yang belum lagi sampai had syahwat melainkan faraj. Ini ada kanak-kanak perempuan sebagainya lah kan. Boleh tak kita pandang? Memang boleh secara asasnya, sebab dia biasanya lah dalam keadaan normal, dia tak menimbulkan syahwat. Tapi kalau menimbulkan syahwat juga haram hukumnya. Okey. Tetapi kalau timbul syahwat atau tak pun haram juga melihat kepada faraj. Sebab tu anak kita, anak jagaan kita dan sebagainya, dengan biar dia telanjang mata, maknanya bagi kita memang okey, tak ada masalah.
tapi orang lain tak boleh melihat kepada farasnya. Okey. Hamba lelaki harus memandang kepada tuan yang perempuan seperti memandang lelaki kepada mahramnya. Okey, ini seperti lalu lah. Tak ada hamba dah, tak ada dah sekarang. Okey, kemudian orang yang mamsuh, iaitu yang sudah hilang zakarnya dan 2 biji telurnya, harus memandang kepada perempuan bukan mahramnya seperti lelaki memandang kepada mahramnya. Ini saya pun tak tahu macam mana boleh wujud ke orang macam ni lagi. Hilang 2 zakar, mungkin, tapi hilang 2 biji telur, dan tapi kalau hilang zakar ni tak tahu boleh hidup pun kot ya. Maknanya harus memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya seperti orang lelaki mandang kepada mahramnya. Aurat lelaki dengan mahramnya antara pusat dan lutut. Tapi bagi lelaki biasa sebenarnya tak boleh melihat kepada perempuan. Tapi sebab dia mamsuh, tak ada nafsu lah kot maka dia turun sikit lah. Dia seperti lelaki memandang kepada mahram. Kemudian kanak-kanak yang baligh, yang hampir baligh, sama seperti yang baligh. Ini dekat-dekat lah, dekat-dekat. Okey, nak cukup umur sebagainya. Kalau boleh tak perlulah kita melihat kepada kanak-kanak tu, dan harus memandang lelaki sesama lelaki melainkan antara pusat dan lutut. Sama juga. Sebab tu bagi kita mazhab Syafi'i, laki dengan laki pun tak boleh main pakai seluar pendek. Itu ada aurat yang terkeluar sebagainya. Kecuali muda belia yang cantik rupanya. Ada orang lelaki, budak lelaki yang cantik sangat rupa dia, maka haram memandang dia sama ada dengan syahwat ataupun tidak. Pada asalnya lelaki dengan lelaki ni antara pusat dan lutut je aurat dia. Tapi kalau dia ni jenis, tak tahulah, ada selalu orang sebut yang jenis yang tak ada misai, tak ada janggut, tak ada jambang, tak ada apalah, muka cun lah orang kata. Yang tu dia memang timbul fitnah lah. Kalau tak ada apa pun, sama ada bersyahwat atau tidak kita tengok pun, tapi boleh tak tahu nak sebut lah, dia menjolok mata lah kan. Kalau lelaki budak belia yang tu yang mukanya cantik ni dengan lelaki yang gagah perkasa ke contohnya kan, itu akan timbul syok wasangka yang bukan-bukan. Okey, ini hukum perempuan melihat perempuan sama seperti lelaki melihat kepada lelaki, maknanya antara pusat dan lutut. Haram perempuan kafir zimmi memandang aurat perempuan yang Islam selain daripada tuannya, dan memandang perempuan kepada lelaki. Perempuan kafir zimmi ni sebenarnya aurat dia sama seperti lelaki melihat perempuan juga. Itu beza inilah hukum asal. Makna bagi perempuan kafir zimmi, perempuan muslimah ni dia kena jaga. Kalau zaman dulu seolah maruah Islam itu terletak pada muslimah-muslimah ni, jangan dibiarkan auratnya terzahir kepada walaupun perempuan kafir zimmi sekalipun kan. Mungkin pada hari ini ada keadaan-keadaan yang tak begitu sesuai. Kadang-kadang pelajar duduk satu bilik dengan perempuan yang bukan Islam. Kalau nak jaga aurat, nak bertudung sepanjang masa macam
uh, tak berapa relevan lah kan. Tapi sebolehnya cuba elakkan duduk sebilik dengan perempuan, dengan orang kafir ni, dan kalau boleh elak daripada nak membuka aurat sesama mereka, kalau boleh elaklah. Itu hukum asal. Dan juga memandang perempuan kepada lelaki yang bukan mahram, sama seperti hukum lelaki melihat perempuan. Begitu juga perempuan melihat kepada lelaki yang bukan mahram, sebenarnya bukan antara pusat dan lutut je, dia juga sama hukumnya seperti lelaki melihat perempuan, mana seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan sahaja. Ini pesan kepada lelaki-lelaki yang lelaki, dia jangan pegang antara pusat dan lutut je. Maknanya ikut suka dia je, nak basuh kereta, nak main bola, pakai seluar pendek, tak baju. Ini juga tak dibenarkan sebenarnya. Dia ada aurat yang perlu dijaga dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram dia, perempuan ajnabi di luar sana. Kemudian hukum perempuan melihat perempuan sama seperti lelaki melihat lelaki. Okey, ini tadi ya. Haram perempuan kafir zimmi memandang aurat perempuan yang Islam selain dia tuannya, dan memandang perempuan kepada lelaki yang bukan mahram sama seperti hukum lelaki melihat perempuan. Ini mudah kan. Ulang pula. Okey. Harus perempuan melihat lelaki mahramnya selain daripada antara pusat dan lutut. Ini antara ini mahram. Lelaki melihat perempuan, perempuan melihat lelaki pun sama antara pusat dan lutut. Harus memandang dan bersentuh kerana berbekam, berubat jika ada bersama mahramnya dan tiada perempuan yang mampu melakukannya. Dia ada syarat. Okey, dalam kes berubat dengan doktor, dengan apa semua, mesti diutamakan lelaki dahulu, dan diutamakan orang Islam dulu. Cari, kalau tak ada dah lelaki, tak ada dah Islam, baru boleh dengan yang selain daripada itulah. Maknanya terpaksa, dalam keadaan terpaksa, darurat. Tetapi kalau nak berubat seorang perempuan, nak berubat dengan doktor lelaki, apatah lagi bukan Islam, mesti syarat dia ada bersamanya perempuan ataupun mahramnya ada bersama. Jangan berdua je begitu, hanya alasan kerana nak berubat sebagainya. Banyak pun berlaku kes yang macam-macam lah. Selalunya dikaitkan dengan bomoh sebagainya lah. Tapi sebenarnya doktor pun sama juga hukumnya. Walaupun ada masanya kita tak mampu nak buat apa, tapi seboleh-boleh kita kena usahakan bagi di hospital, klinik sebagainya, pihak pengurus tu mesti memastikan benda-benda ini berlaku lah. Kalau tidak, yang mengurus tu yang akan menanggung dosanya. Kemudian harus melihat muka dan dua tapak tangan kerana berjual beli. Ini urusan muamalat juga diharuskan melihat dua muka dan dua tapak tangan. Itu juga dalam urusan menjadi saksi dan belajar, contohnya dalam kelas kuliah, dengan syarat tiada mahram yang mampu mengajarnya, dengan syarat tidak bersunyi-sunyian. Itu syarat-syarat asas yang perlu dijaga. Kemudian harus suami melihat kepada seluruh badan isteri. Ini hukum khas dalam bab menakahat ini. Hubungan perkahwinan itu mengharuskan suami melihat seluruh badan isteri, dan begitu juga sebaliknya. Tetapi makruh melihat farasnya dan bahagian dalam farasnya, terlebih makruh walaupun ketika jima. Boleh tak boleh tengok? Boleh, tetapi makruh saja, makruh lah hukumnya. Kalau boleh tak perlu tengok lah. Tak tahulah kan, adakah orang boleh jaga ni. Tapi begitulah asasnya.
kerana adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak melihat kepada kemaluan, malah kemaluan sendiri pun kan. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, insya-Allah. Makruh juga melihat kemaluan sendiri tanpa hajat. Dalam fiqh juga disebut kemaluan sendiri pun tak ada sebab apa pun, tak ada hajat pun nak ditengok, tak payah tengoklah. Tu. Kemudian haram berbogel sesama lelaki dan sesama perempuan dalam satu selimut, walaupun tidak bersentuhan dan walaupun ia berbogel bersama ibu dan bapanya. Ini memang kita fahamlah kan, tak boleh duduk dalam bawah satu selimut dalam keadaan bogel. Sebenarnya dalam keadaan berpakaian pun kadang geli-geleman kita rasa kan, ini kan pula berbogel. Ini dah tentulah diharamkan oleh Allah, dan walaupun tak kena, tak sentuh pun, okey, walaupun dengan kedua ibu bapa, itu ialah ada orang yang masih tidur bersama dengan mak dan bapaknya, tapi dalam keadaan normal tu biasalah, rasanya tak ada sebab pun nak berbogel lah kan. Tapi itulah, kalau sampai berbogel tu walaupun dengan mak dan bapak, dia dikira haram dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat menjauhinya lah. Okey, dan itu sedikit sebanyak pendahuluan tentang aurat dan adab antara lelaki dan perempuan, termasuk adab hubungan di antara pasangan dalam perkahwinan ni lah. Kita berhenti dulu setakat itu. Mudah-mudahan ada pengajaran dan manfaat yang dapat kita ambil daripada apa yang kita baca ni. InsyaAllah kita akan sambung pada masa-masa akan datang tentang perkara yang sunat dalam perkahwinan. Belum masuk lagi bab fiqh munakahat tu sebenarnya. Ni baru sikit-sikit masuk mukadimah benda-benda yang sunat dan sebagainya lah kan. Jadi yang baik itu daripada Allah. Segala kesilapan adalah kelemahan saya sebagai manusia. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.